Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Petang ni kita belajar pelajaran amalan lazim, pelajaran 1 istikhlaf. Baik, pengertian istikhlaf apa? Muka surat 1 amalan lazim. Imam keluar dari solatnya kerana berhadas atau lainnya, kemudian mengisyaratkan seseorang untuk menggantikan kedudukannya sebagai imam. Itu arti istikhlaf. Imam sedang solat, kemudian dia terbatal wuduknya, maka batallah solatnya. Kemudian dia mengisyaratkan seseorang di belakangnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai imam. Itu istikhlaf. Hukum istikhlaf, hukumnya adalah harus bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam yang sedang solat berjamaah bersama-sama para sahabat. Ini adalah antara pernah dilakukan pada masa zaman Nabi. Itu yang dikatakan istikhlaf. Harus kerana apa? Untuk menggantikan imam yang telah terbatal wuduknya, maka terbatal solatnya. Jadi makmum yang di belakang imam hendaklah makmum yang berilmu. Jangan duduk belakang imam saja-saja, nak belakang imam ilmu tak ada. Macam mana kita nak menggantikan imam? Bertepatan dengan hadis Rasul. Rasul sendiri pernah, Aisyah kata Nabi Muhammad SAW telah menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam yang sedang solat berjemaah bersama-sama para sahabat, kerana ketika itu Sayyidina Abu Bakar telah terbatal solatnya. Kerana apa? Terbatal wuduknya. Kenapa? Mungkin terkentut. Baik. 1.3 yang bawah. Kaedah imam melakukan istikhlaf di dalam solat. 1. Imam hanya mengisyaratkan seseorang yang dipilih untuk menggantikannya sebagai imam, atau imam memegang pakaian makmum lalu menarik makmum ke mihrab di tempat imam solat. Imam hanya mengisyaratkan. Ni kaedah imam melakukan istikhlaf dalam solat. Macam mana cara kita nak gantikan makmum kat belakang ni, ganti tempat kita sebagai imam. Imam hanya mengisyaratkan seseorang yang dipilih untuk menggantikannya sebagai imam, atau imam memegang pakaian makmum. Nampak ni? Imam hanya mengisyaratkan seseorang yang dipilih untuk menggantikan yang kat belakang ni. Mesti orang yang tahu bacaan Qurannya bagus, solatnya sempurna, atau memegang pakaian makmum lalu menarik makmum ke mihrab, ataupun dia ke belakang sikit, ditarik baju makmum tu ke depan untuk menggantikannya sebagai imam. Itu dia istikhlaf dalam solat. Baik, muka surat 2. Imam keluar sambil membungkuk sedikit. Dia bungkuk sedikit dan meletakkan tangannya ke hidung. Perbuatan tersebut dilakukan untuk memberi sangkaan yang hidungnya telah berdarah. Jadi orang belakang bila nampak macam tu, automatically dia tahu imam kita sedang bermasalah. Maka dia di belakang dah boleh beranjak ke depan untuk menggantikan imam yang bermasalah kat depan tu tadi. Yang ketiga, istikhlaf mesti dilakukan dengan isyarat, bukan dengan suara jika dirasakan perlu. Dia tak ada suara, dia gunakan isyarat saja. Perbuatan. 1. Imam hendaklah menunjukkan dengan jarinya baki bilangan rakaat. Katalah dah 2 rakaat sembahyang zuhur, ada lagi 2 rakaat. Ditunjukkan dengan jari bilangan rakaat yang kurang adalah 2 rakaat lagi.
Ba, meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda dia meninggalkan rukuk. Meletakkan tangan di atas lutut sebagai tanda dia meninggalkan rukuk. Ta, meletakkan tangan di atas dahi sebagai tanda dia meninggalkan sujud. Batal kan meletakkan tangan di atas dahi? Batal, mana boleh kita semua letak tangan atas dahi. Kemudian sa, meletakkan tangan di atas mulut sebagai tanda dia meninggalkan bacaan. Meletakkan tangan di atas mulut sebagai tanda dia meninggalkan bacaan. Okey, sampai di sini dulu. Fahamkan tentang istikhlaf. Fahamkan tentang pelajaran istikhlaf ni, dan tolong buat ringkasan daripada tajuk ni. Itu saja pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.